Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang penonton rahmat Allah SWT, mudah-mudahan hari ini hari yang bertambah bahagia kepada diri kita. Kita bertambah sihat dan ceria. Sebab apa? Pada hari ini kita akan kongsikan ilmu yang pelbagai, ilmu yang berkisar tentang kehidupan seharian kita, yang mana bertemankan dengan saya di studio pada hari ini yang berbahagia Encik Samsul Anwar selaku pengasas GCP, dan kemudian yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zaki yang mana merupakan tenaga pengajar di Mahat Tahfiz di Yayasan Kedah. InsyaAllah, bila mana kita membincangkan berkenaan dengan sudut pelaburan jaga masa panjang dalam kehidupan kita, supaya apa? Berteraskan. Kita tak nak kita punya pelaburannya hanya di dunia. Sehingga Allah meletakkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah saling berjual beli di kalangan orang-orang mukmin, yang mana mereka menginfakkan, menjual ataupun mengorbankan diri mereka, harta-harta mereka, dengan apa Allah yakinkan apa? Bi anna lahumul jannah, bahawasanya janji Allah ada syurga. Jadi saya cukup tertarik untuk kita kongsikan. Saya akan bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, supaya apa? Kita melihat keadaan tersebut. Kita kadang-kadang melihat pelaburan kita ni, emas ke, perak ke, keuangan kita hanya terhad kepada pelaburan kita di dunia ini saja. Walhal Islam ajar supaya apa? Kita relatekan, kita sampaikan pelaburan kita hingga pelaburan akhirat, saham kita sama akhirat, sehingga mendapat hidayah ataupun redha daripada Allah Taala. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz, mungkin boleh jelaskan lebih lanjut pelaburan jaga masa panjang dari sudut emas dan perak ini, supaya apa? Kita dapat manfaatkan dan kita dapat memberikan impak yang baik dalam sudut kewangan kita, insya-Allah. Jadi dipersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz, Cik Samsul yang dihormati, pakar dalam perniagaan emas kita. Insya-Allah. Okay, dalam kita membincangkan emas sebagai medium pelaburan, terlebih dahulu kita kena kenal apa itu emas dan apa itu keunikan emas. Emas ni tokoh ulama di Malaysia ni mengatakan emas menjadi mata wang dunia sejak beribu tahun dahulu. Penjajah telah menukarkan wang kertas emas ni kepada wang kertas. Sejak pelancaran dinar emas Kelantan pada 2006, kini telah meningkat nilainya sehingga 400%. Ini daripada 2006 pada 2011, 2012 dah naik 400% lebih. Pada tahun 2006 satu dinar 322. Sekarang ni meningkat kepada 800 lebih. Itu mengikut pendapat tadi. Pendapat yang kedua, Datuk Saleh Majid, yang merupakan pengurus ataupun yang di-Pertua Amanah Saham Malaysia, arwah lah sekarang ni. Di akhir-akhir hayat Datuk Saleh Majid ni, beliau selalu menceritakan tentang kelebihan-kelebihan emas. Sebab apa perlu melabur emas? Banyak. Okay, dia kata apa? Saya mengkaji kenapa ada pihak tertentu keluarkan wang emas. Jawapannya sebab mereka bijak. Ini kata Datuk Saleh Majid. Sejak 5 tahun kebelakangan ini, harga emas meningkat sebanyak 250%. Emas boleh menyelamatkan nilai wang. Itulah di antara pendapat-pendapat tokoh tentang emas. Kita tengok ciri-ciri emas itu sendiri. Emas ini dia unik. Sebab apa? Yang pertama, dia kekal selama-lamanya. Selama-lamanya maksud saya macam ni. Di atas dunia ni, daripada zaman dahulu sampai sekarang, sampai nak hari kiamat pun, emas tu masih ada. Dan di syurga nanti pun Allah dah sebut banyak ayat
emas juga ada. Tapi ada caralah untuk kita bawa emas atas dunia ni masuk ke syurga dengan cara kita menginfakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, nilai dia bertambah. Yang ketiga, diiktiraf oleh semua sebagai benda berharga. Dan yang seterusnya, emas ini merupakan penyimpan nilai yang terbaik. Okay, bila kita tahu kelebihan emas ini, kita rasa sebab apa perlu menyimpan emas. Secara ringkas, yang pertama tadi kerana kenaikan dia. Kenaikan jangka masa panjang. Emas ni kalau kita tengok jangka masa pendek, dia akan naik turun. Ada juga kes orang beli emas daripada saya, lepas tu dia telefon. Ni pasal apa? Emas jatuh ni kan? Tu besok pula telefon pasal apa emas jatuh. Ini sebab apa? Dia beli emas tanpa ilmu yang betul. Bila kita ada ilmu, kita letak sasaran untuk kita beli emas. Macam yang saya cerita tadi, kita letak sasaran untuk pergi haji. Kalau 10 tahun, kalau 1 tahun 1 dinar, 10 dinar daripada sekarang ni, 10 tahun daripada sekarang ni dah cukup untuk pergi haji. Bukan susah, hanya 10 dinar. Tapi kalau kita nak simpan cash, kita perlukan berbelas-belas ribu. Susah kita nak dapat. Tapi kalau dinar, 1 dinar dah ber-700 lebih. Okay, yang kedua, bila kita menyimpan emas, kita ada akibat-akibat dia. Tapi dia kena ada cara. Okay, yang pertama, duit jika kita simpan dengan cara yang tak betul, dia akan habis. Susut nilai. Tapi duit boleh juga kita nak bagi dia bertambah nilai dengan cara kita gunakan duit itu untuk membeli emas. Sebagai contoh mudahlah. Duit ni ibarat ketuk ais. Ketuk ais, bongkar ais tu. Okay, bongkar ais kalau kita simpan dengan cara yang tak betul, kita letak biar macam tu, dia akan habis. Itulah ibarat duit kita. Tapi bongkar ais boleh juga kita nak simpan untuk jadikan dia lebih besar. Dengan cara masukkan dia ke dalam peti ais. Macam tu duit kita, kalau kita nak besarkan duit kita, jadikan duit itu sebagai emas. Emas ini sebagai peti ais untuk ais tu. Macam mana? Analogi tu boleh jelaskan mana? Okey, sebagai contoh lah. Yang saya cerita tadi berkenaan simpanan haji. Simpanan haji. Bila mana kita melihat kaitkan dengan unsur-unsur keagamaan, kita ada jaga masa panjang, aku nak pergi haji, aku nak pergi ni, secara tak langsung banyak ilmu dan kita akan kaji. Dia beban ni kita simpan-simpan tapi tak ada apa-apa hasilnya. Jadi mungkin kalau kita tengok haji ni, yang tadi mungkin panjang ni, saya ringkaskan lagi. Tahun 2001, 1 dinar 4.25 gram bersamaan dengan RM46. 1 gram emas. 1 dinar berharga RM195. Okey. Pada tahun 2011, 1 dinar dah menjadi 667 hari tu. Tapi sekarang ni tahun 2013 dah 700 lebih, hampir ke 800. Okey, kalau 2001 kita ada duit sebanyak 8585. Ini harga emas yang betul lah. Harga nak pergi haji pada masa tu 8585 2001. Kita perlukan 43 dinar. Tapi kalau ketika itu kalau ada duit, kita boleh beli semua dapat 44 dinar. Sehingga 2011 nak pergi haji, kos haji dah meningkat daripada 8585 kepada 9980. Dinar ketika 2011 hanya diperlukan sebanyak 15 dinar sahaja. 15 dinar. Dinar daripada 44 jadi 15. Itu tengok sebab apa perlu simpan emas. Banyaklah lagi. Kalau kita nak sembang pasal emas ni, insya-Allah kita akan. Jadi kita melihatnya bila mana ustaz bagi pencerahan tadi itu berkenaan dengan bila mana kita melihat analogi berkenaan kita tengok musim haji contoh daripada tahun yang kebelakangan sebelum ni, harga memang 40 lebih. Turun sampai kepada 15 dinar saja. Itu memang cukup takjub, masya-Allah. Jadi kita melihat rupa-rupanya ataupun sehebatnya penggunaan mata wang perak atau emas ni memberikan kesan yang cukup baik dalam kehidupan kita, jaga masa kita dalam untuk hari ini sehingga akan datang. Jadi insya-Allah kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Mudah-mudahan kita teruskan dengan rancangan Bicara Hikmah, insya-Allah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment,
creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Alhamdulillah sedang penonton yang baru bersama dengan kita pada program Bincang Hikmah pada hari ini. InsyaAllah kita punya perbincangan pada hari ini berkisar tentang bagaimana dikatakan pelaburan jangka masa panjang. Dan insyaAllah bersama saya Encik Samsul akan membincangkan, berkongsi ilmu yang berkaitan dengan macam mana cara untuk kita menambahkan pendapatan. Kadang-kadang di kalangan kita ada emas, tapi simpan duduk bawah bantal lagi, bawah katil dan sebagainya. Benda-benda tersebut yang macam kita sepatutnya lebih kreatif. Pelaburan kita ada, kita luaskan skop kita tu supaya apa? Lebih terjamin. Bukan semata-mata bila ada harga tinggi baru kita nak laburkan dan sebagainya. Jadi insyaAllah Encik Samsul sendiri boleh teruslah bincangkan, kupaskan berkenaan dengan bagaimana nak cara menambahkan pendapatan melalui pelaburan yang sedia ada. Dipersilakan. Okey, terima kasih Ustaz Husaini. Jadi Alhamdulillah hari ini kita berbincang tentang bagaimana nak menjana pendapatan daripada emas ni. Saya lebih suka menggunakan simpanan daripada pelaburan. Sebab apa? Ramai bila kita sebut pelaburan, dalam kepala dia fikir berapa bulan-bulan akan dapat. Itu yang biasa, common yang kita dengar. Bila saya sebut pasal pelaburan emas, dalam kepala, ni dapat duit bulan-bulan. Dan ramailah yang akan bertanya berapa. Itu yang saya lebih suka menggunakan perkataan simpanan. Maksudnya bila simpan tu orang ingat beli, simpan. Orang kata buat perkasam. Kan? Harga naik nanti baru jual. Jadi dengan emas ni, dengan cara kita buat simpanan ini, bergantung kepada matlamat kita sama ada nak simpanan jangka pendek, jangka sederhana ataupun jangka panjang. Yang mana di sini apabila kita inginkan cepat pulangannya, kita boleh membuat simpanan jangka pendek. Dan yang pastilah untuk jangka pendek ni kita kena pandai membuat analisa fundamental and technical. Bermaksud dekat sini kalau bahasa pasar ni kena pandai baca graf. Sebab emas ni adalah komoditi yang diniagakan 24 hours. Every second, setiap saat harga dia akan berubah. Jadi untuk yang berminat untuk simpanan jangka pendek ini, kena belajar baca graf. Bolehlah orang kata bila kita panggil konsep buy low, sell high. Beli rendah, jual tinggi. Bila harga turun balik, mungkin dalam 2-3 jam lagi harga turun, beli balik. 2-3 jam harga naik, jual balik. Di situ orang kata perlukan advance lagi ilmu. Yang mana kalau kita tengok kawan-kawan saya yang duk main trading saham online emas ni, memang 24 jam lah dia akan duduk depan komputer. Saya nak tanya, kalau dari sudut graf-graf tersebut, adakah memadai kalau kita yang baru nak belajar ni hanya sekadar melihat di web, kita dah boleh tahu secara 100% itu adalah betul? Oh tak. Mungkin maknanya dekat sini itulah saya kata perlukan ilmu. Jadi bila kita orang kata ilmu masih suam kuku, jangan mencuba lagi benda-benda macam tu. Nanti kan ke laut perginya. Kan? Jadi orang yang dah 3-4 tahun pun yang belajar pasal graf ataupun yang memang dah pernah bermain dengan forex pun masih lagi orang kata kadang-kadang tak tepat prediksinya, ke laut perginya. Jadi di situlah orang kata saya lebih menekankan kepada simpanan emas ni untuk middle term and long term. Maknanya jangka masa sederhana dan panjang. Yang mana daripada situ orang kata kalau kita tak nak jadikan emas kita ni berkasam, apa yang kita buat? Cubalah belajar berniaga. Kan kita tahu 9/10 daripada punca rezeki datangnya daripada perniagaan. Tapi jangan silap, kan? Jangan kata bila kita berniaga tu confirm kita boleh berjaya. Teknik. Tapi 9/10 daripada kegagalan juga adalah berpunca daripada perniagaan. Risiko tu jadi risiko tu tinggi. Jadi orang kata dengan ilmu, orang kata nak simpan emas perlukan ilmu supaya tak terbeli emas yang palsu, emas tiruan, terbeli emas daripada skim ataupun maknanya ataupun kita perlukan ilmu supaya kita tak beli emas yang orang kata tak sepatutnya lah, kan, emas curi dan sebagainya. Emas campuran tu. Ya, emas campur. Kadang-kadang macam kita dengar tahun lepas ada kes berlaku di bank yang mana bank kena tipu sampai terbeli dalam emasnya ada tungsten, kan. Yang mana dekat situ
berjuta-juta bank kerugian. Berjuta-juta. Kerana terbeli emas palsu macam tu. Okey, jadi dekat situ yang pertama kena ada ilmu. Yang kedua pun bila dah beli emas pun perlu ada ilmu juga. Yang kedua pun kena ada ilmu. Okey, bagaimana bila masa kita nak jual, bila masa patut kita beli, itu ilmu yang kedua. Yang ketiga pun bila kita dah ada ilmu ni semua, barulah kita akan dapat untungnya. Yang mana untungnya akan dapat yang pertama daripada kita berniaga. Okey, itu yang paling orang kata cepat sekali dapat untung. Orang tanya saya, dah beli emas ni nak buat apa? Nak simpan aja. Bila nak untungnya? Saya kata nak untung cepat, berniaga. Jumpa kawan-kawan, sharing tentang ilmu emas ni. Kenapa kita patut simpan emas, kenapa kita patut orang kata diversifykan simpanan kita di bank tu. Mungkin 50% ataupun 60% dalam batu emas, ataupun yang mana takut nak beli emas, just ambil 20% saja beli emas. Kan? Dan yang mana kita bagi tahu ilmu dulu. Bukan kita bawa emas jadi macam Jasmine, Ustaz saya ada emas nak jual kat Ustaz. Masa tu confirm Ustaz akan tolak. Sebab apa? Ustaz akan kata kalau Ustaz dah beristeri, isteri saya pun tak tahu nak pakai kat mana. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dah penuh emas. Ustaz akan tolak sebab Ustaz tak tahu kenapa perlunya simpan. Tapi bila pelanggan kita dah tahu tentang kenapa perlunya emas ni, walaupun dah ada selori emas kat rumah, dia akan beli lagi. Sebab dia tahu duit yang dalam simpanan dia bank tu makin lama makin susut nilainya kerana inflasi. 4% setahun inflasi. Bermakna duit kita simpan tu makin lama makin susut. Jadi dekat situlah mana yang pengguna yang bijak, penyimpan emas yang bijak, dia akan diversifykan tadi. Duit dalam simpanannya dia beli emas, dan daripada emas tu diniagakan supaya dia boleh menjana pendapatan dengan cepat. Dan bagi yang orang kata susahlah nak berniaga ni, aku tak ada jiwa berniaga, kan? Tak pernah orang kata keturunan aku jadi peniaga. Kan? Jadi di situ orang kata tak apa, kita tadi dah bincang tentang matlamat. Ustaz pun dah cerita tentang matlamat. Jadi kita tetapkan matlamat. Contohnya macam tadi Ustaz kata nak pergi Mekah, kan? Tapi kalau kita nak kahwin, contoh katalah Ustaz nak kahwin 5 tahun akan datang. Okey, 5 tahun akan datang. Ataupun calculation dia tak sempat 5 tahun, mungkin 7 tahun lagi aku nak kahwin. Jadi kita tengok macam saya katakan tadi, ilmu orang kata analisis fundamental and technical. Jadi fundamental ni macam saya katakan tadi, yang mana Standard Chartered Bank mensasarkan harga emas tahun 2020 adalah RM503 segram. Ini adalah fundamental analysis. Okey, yang mana Standard Chartered dah mengkaji pasaran akan datang tu tahun 2020 ni macam mana berlakunya ekonomi semasa kita. Jadi daripada analisa fundamental ni tadi, Standard Chartered meramalkan bahawa 2020 RM503 segram. Jadi Ustaz nak kahwin 2020. Jadi Ustaz dah mula menabung dari sekarang. Katalah sekarang baru ada 1000. Jadi 1000 Ustaz tukar jadi emas. Katalah 1000 dengan 1000 dapat lebih kurang dalam 6 gram ataupun 7 gram. Okey, 7 gram lah kita ambil. So 7 kali 5 berapa? 35. Kan? Maknanya dah ada 3,500 lebih kurang, kan? Untuk pada tahun 2020 nanti. Kalau Ustaz ada 100 gram hari ni, yang beli hari ni 100 gram lebih kurang harga dia, kalau di GCP lebih kurang dalam harga dia 16,000. Okey, 16,000 hari ni, RM160 kita jual. 16,000 Ustaz jual pada tahun 2020 nanti 100 kali 500 50,000. Dulu Ustaz beli hanya 16,000. Kan? Dah boleh kahwin dekat hotel yang besar-besar. Dah boleh panggil satu kampung datang jamu makan dengan 50,000. Padahal Ustaz baru beli 16,000 je tadi. Kan? Di situlah orang kata yang keduanya matlamat kita. Yang pertama nak untung cepat, berniaga. Okey, kalau nak untung orang kata middle term ataupun long term, kena bermatlamat tadi. Jadi saya juga tertarik bila mana Encik Samsul tadi menceritakan kepada sidang penonton, kepada kita semua di studio berkenaan dengan cara simpanan ataupun berkenaan dengan keadaan-keadaan yang mana kita boleh ada, bila ada matlamat, kita ada suka, ada minat, maka sediakan hari tertentu. Hari ni aku kena kaji emas ataupun kena kaji graf-graf sebagainya 10 minit paling kurang sehari. Makanya apa dia akan timbul, maka ilmu kita akan bertambah. Islam ajar setiap benda tu, setiap perkara berbalik kepada ilmu. Jadi insya-Allah bukan semata-mata tadi dia mengatakan apa orang yang nak kahwin semata-mata, kalau yang nak tambah lagi pun boleh sebenarnya insya-Allah. Jadi bila mana kita melihat perancangan masa depan tu penting supaya apa kehidupan kita tersusun dan matlamat kita lebih jelas. Insya-Allah tuan-tuan sedang penonton, kita akan kembali lagi selepas ini dengan bicara yang lebih hebat. Insya-Allah kita bertemu lagi insya-Allah.
should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Alhamdulillah kepada senang penonton yang masih setia dalam program Bicara Hikmah kita pada hari ini, yang mana kita membincangkan tentang skop pelaburan jaga masa panjang bagi emas dan perak. Tetapi di sini saya ingin mengolahkan ataupun bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, yang mana kadang-kadang di kalangan kita tak berapa jelas, tak berapa ambil cakna berkenaan dengan sejarah bagaimana kenaikan harga emas tersebut daripada awal, mungkin daripada 2000-an contoh sampai ke lah ni sekarang ini. Adakah kenaikan tu memang terbukti? Dan mungkin Ustaz boleh jelaskan dengan bukti-bukti yang lebih mendalam sehingga penonton kita dapat mengambil pengajaran yang terbaik, insyaAllah. Jadi saya persilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kita tengok kenaikan harga emas ni, kalau graf dia dia lebih kurang 500% daripada 2002 sampai 2012, hampir 500% kenaikan harga emas. Saya bagi contoh, ketika tahun 2002 1 gram emas hanya berharga RM36. RM36 1 gram. Tahun 2000? 2002. Okay, kalau setahun selepas itu 2003, harga emas 1 gram lebih kurang RM44.60. Kita lompat tinggi sikit daripada RM44 2003. 2007 dah naik kepada RM76. 2007. 2010 lagilah tinggi, dah jadi RM125.47. Rugilah siapa yang tak beli emas pada 2002 tu. Ada lagi 2002? Ada lah kan, tapi tak beli emas. Tak beli emas. Okey. Yang sekarang ni 2012 hari tu ni, dia kemuncak tinggi, dia telah mencapai tahap RM200 1 gram. Bezakan lah daripada 2002 RM36, dah tahun 2012 dah jadi RM200 1 gram. RM200. Kenaikan yang cukup tinggi. Daripada RM36 sehingga RM200. Masya-Allah. Okey, saya nak bawa contoh yang lebih jelas lah. M. Nasir, kenal tak? Mesti kenal kan? Okey, M. Nasir ni kalau dalam orang yang bercerita pasal emas selalu menceritakan kisah M. Nasir lah. Sebab apa? M. Nasir kahwin tahun 2000. Dia kahwin tahun 2000. Ketika kahwin, dia berkahwin dengan Malia Musa masa ni. Hantaran dia hanya RM2,000. Tetapi M. Nasir dia tidak bayar RM2,000 tu dalam bentuk duit yang dia buat bunga dan sebagainya. Dia beli dinar. Ketika itu dalam RM2,000 ni boleh dapat 13 keping dinar tahun 2000. Okey, saya buat kiraan ni hari tu tahun 2011 saya buat kiraan saya ni. Okey, kalau tahun 2000 13 dinar bersamaan dengan RM2,000 saja. Masa M. Nasir kahwin dia bagi 13 dinar. Kalaulah Malia Musa simpan 13 dinar itu sehingga tahun 2011 masa saya buat ni. Okey, 13 dinar kali ketika ini dah 800 lebih. Masa tu dia, sebab emas ni pada 2011 dia pernah naik kemuncak tinggi. Masa tu awal kejatuhan ekonomi. Sebab emas dengan saham ni dia kontra. Bila saham nak menjatuh, nak menjunak, orang akan jual semua saham, akan beli emas. Ketika tu melonjak. Okay, ketika ni kalau Malia Musa jual dinar dia ketika ini, dia daripada RM2,000 ni dah jadi berapa? Kita tengok dah jadi RM11,323. Bayangkan daripada RM2,000 tahun 2012 dah jadi RM11,323. Berapa untung dia? Untung dia RM9,323. Bukan Malia Musa saja yang untung. Sesiapa saja yang menyimpan emas 13 dinar tu kali dengan 4.25 gram, kalau jual ketika 2011 ni dia dah untung
RM9,323 dengan modal hanya RM2,000. Itu contoh yang dibawakan. Contoh yang lebih jelas. Kalaulah kita kata dengan RM2,000 itu, kalau bagi cash, bawa melabur di mana-mana amanah saham, yang paling tinggi mungkin kita kata 8% setahun. Kalau 10 tahun baru 80%. RM2,000 kali 80% baru dapat sekitar 1,600. Campur dengan modal baru jadi 3,600. Tapi emas tadi dah menjadi 11,323. Ini betul. Okay, cuma satu saya nak bawa, jangkaan-jangkaan tadi dah sebut. Saya bawa satu sepotonglah pepatah Arab yang berkata, la yata'akhkhar man bada. Tidak akan terlewat sesiapa yang memulakan langkah. Tadi kita ada contoh 2002 naik, 2011 naik, 2012 naik. Rugi tak beli. Tapi sekarang ni adalah masa untuk kita membeli. Kebetulan pula sekarang ni harga emas masih lagi rendah. Sebab ekonomi dunia masih lagi bercelaru. Tapi jangkaan-jangkaan mengatakan tahun 2013 akan bermula tahun emas meloncat. Kerana emas ni dia jarang jatuh dalam jangka masa yang lama. Sebab tu purata 10 tahun dia boleh dapat 500%. Dan rentetan daripada Ustaz tadi berkenaan dengan bagaimana kita kena sedar daripada rentetan daripada sejarah yang menunjukkan bukti-bukti dah ada. Cuma kesedaran dan implikasi yang kita kena buat adalah tindakan. Macam Encik Samsul tadi dah bincangkan, bila mana seseorang tadi tu ada emas, dia melakukan luaskan dia punya skopnya dengan berniaga. Bila mana dia berniaga, dia ada matlamat dia jelas. Makanya apa? Kita nak tanya kepada Encik Samsul sendiri, apakah hasil ataupun benda implikasi yang dia seseorang tersebut bakal perolehi daripada matlamat dia yang jelas tersebut. Mungkin boleh dikongsikan. Okey. Jadi tadi saya dah kupas tentang bagaimana emas yang beku kat tangan tu, beku kat dalam peti besi, kita boleh mendapatkan orang kata pulangannya dengan cara niagakan, ataupun mendapatkan pulangannya dengan cara menyimpan dengan matlamat yang tertentu. Seperti yang Ustaz Zaki kupas tadi tentang macam mana Malia Musa kan dulu dapat mas kahwin 13 dinar berharga 2,000. Hari ni dinar dia tu 13 keping tu dah berharga 11,000. Berkali ganda untung dia tu. Bayangkanlah jika dulu Malia Musa dapat 100 keping dinar. Jutawan dah rasanya. Okey, jadi di sini apa yang kita nampak apabila kita ada emas ni, apa yang kita perlu buat untuk dapatkan pulangan yang segera. Contoh kita lihat bagaimana kaum rakyat Kelantan kita lihat bagaimana kalau kita pergi ke pasar Siti Kharijah tu, kita tengok peniaga kain kan jual keropok leko, gelang sampai ke siku, kelengan. Padahal meniaga kain mereka keropok leko je. Tapi oleh kerana mereka telah dididik, orang kata daripada nenek moyang dulu, memang orang Pantai Timur ni memang orang kata suka dengan emas ni, ya kan? Maknanya bukan orang Pantai Timur lah kalau tak ada emas. Jadi apa yang mereka buat, dan mereka ni juga berjiwa ahli perniagaan, nak berniaga. Orang perempuannya, rata-rata orang perempuannya nak berniaga. Jadi nak buat pinjaman bank tak boleh, sebab tak ada kerja, payslip gaji tak ada. Apa yang ada ni pusaka nenek moyang yang sampai ke lengan ni. Jadi daripada situlah mereka menggandakan wang yang dia ada, menggandakan harta dia dengan mencagarkan emasnya di Arahnu. Arahnu ni adalah tempat untuk kita memajak emas kita ni. Okey, jadi dekat situ dapat pinjaman daripada Arahnu, mereka menggunakan duit pinjaman tu untuk dia berniaga tadi. Daripada situlah orang kata pusingan tu berlaku. Dapat untung niaga, tebus balik emas daripada Arahnu tadi. Nak besarkan lagi kedai pakaian tu, masuk lagi Arahnu. Dapat duit, tebus balik. Begitulah sekelesianya. Dan hari ni rasanya sampai satu paras tu semuanya adalah satu toke je rasanya. Daripada tanpa modal bantuan daripada mana-mana pihak, dengan daripada emas yang daripada harta pusaka tadi. Dan di situlah sebenarnya yang kita perlu buat, yang mana apabila kita menyimpan emas bukan untuk diri kita saja, tapi untuk anak cucu cicit kita. Bagaimana datuk nenek kita dulu tanam pokok durian, yang mana dia tahu mungkin dia tak akan rasa buah durian tu sebab dia akan mati dah, kan? Tak sempat dia nak rasa, dia dah meninggal. Tapi untuk anak cucu cicit dia, dan itulah yang kita perlu buat. Okey. Masya-Allah, saya cukup jelas hari ini berkenaan dengan topik kita pelaburan tadi tu, memang memberi kesedaran secara langsung pada diri saya sendiri, apalagi pada hadirin tuan-tuan. Insya-Allah kita mula bertindak hari ini. Yang ada duit di simpanan bank tu, kalau banyak 10,000,
habiskan beli wang perak, emas dan sebagainya. Sebab apa? Kita pasti, kita yakin sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Fadil Ustaz, yang telah diberi saranan cukup hebat, semangat daripada Encik Samsul sendiri. Mudah-mudahan hari ini kita mula bertindak dan kita teruskan tindakan kita tu dengan mencapai matlamat dan hala tuju kita, supaya apa? Lebih jelas untuk kehidupan kita akan datang, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat Bicara Hikmah mengundur diri. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain episod, di lain waktu. Sehingga kita bertemu lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.